Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Eri dari Seni Mengait dan juga Danit Yang Shop. Okay, so Alhamdulillah kali ini saya ada kesempatan untuk berkongsikan tutorial bagaimana cara hendak membuat kopiah Pak Haji ni. Okay, kenapa saya panggil kopiah Pak Haji? Sebab kopiah ni sangat simple dan mudah dipakai dan mudah dikait. Cuma di sini saya akan tunjukkanlah sedikit tips lah bagaimana cara hendak mendapatkan bulatan yang kemas. Dalam tutorial ni kita tidak akan langsung menggunakan chain 3 sebagai first double crochet kita. Okay, kemudian kita akan turun ke badan. So untuk sebelum kita mulakan, saya akan terangkan sedikitlah pasal saiz. Okay, apa yang seronoknya kait kopiah jenis ni, bulatan ni, ialah kita boleh adjust saiz tu berdasarkan increase yang dibuat. Kalau macam ni, ini adalah saiz untuk budak 2 tahun lebih, okay, 2 to 3 tahun. Yang saya kongsikan di Facebook tu adalah untuk saiz dewasa yang kepala dia lebih besar sikit lah, maksudnya dia macam saiz XL. So dalam video ni saya akan ajar untuk saiz 2-3 tahun, dan anda boleh adjust ikut saiz yang anda mahu dengan menambah lagi increase. Okay, so kita akan mulakan. Okay, di sini saya akan gunakan benang dari Danit Yang Shop, Turkish Cotton Polish 100 gram. So ini adalah baki benang actually yang saya telah gunakan sebelum ni. Okay, dengan jarum bersaiz 4.5 mm dari Clover. Pertama sekali kita akan buat magic ring. Okay, so anda boleh guna magic ring anda ikut kesesuaian cara anda lah. So cara saya ialah saya akan ambil jarum, pusing satu kali. Okay, dan berikan sedikit ruang pada benang tu, tarik, and then chain 1. So inilah magic ring. Kita akan buat 12 double crochet di dalam, 12 double crochet di dalam. So kita akan mulakan dengan first double crochet terus. Okay, so 2, second double crochet, okay, 3 double crochet, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, tarik sikit supaya dia membentuk bulat. 9, 10, 11, 12. Okay, so terus tariklah, tutup lubang untuk dapatkan bulatan. Okay, alright, so kita tidak akan slip stitch pada first DC. Kalau anda sudah pernah tengok video saya, biasanya saya akan slip stitch pada second double crochet. So saya akan slip stitch pada second double crochet. Okay, tapi saya tidak akan slip stitch terlalu ketat lah. So kita bagi ruang sikit supaya dia nampak macam seimbang dengan panjang setiap V kita di atas tu. Okay, alright. Okay, so nampak kan? So kita tidak chain 3 di situ dan dia nampak lebih kemas. Okay, so kita akan masuk round yang kedua. Untuk round yang kedua, saya akan mulakan dengan chain 1 yang kita hanya akan abaikan sebab chain 1 ni untuk memudahkan kita terus buat double crochet yang pertama di lubang. Okay, so kita akan buat 3 double crochet di sini. 1, 2, and 3 double crochet. Okay, so kita ada 3 double crochet. 1, 2, 3. And then kita akan chain 1. Kita akan skip 1 DC. Then terus buat lagi 3 double crochet di stitch yang seterusnya. 1, 2, 3. Okay, kemudian kita akan chain 1. Kita akan skip lagi DC next. Kita akan masuk lagi DC sini. Okay, skip, and then 3 DC double crochet di sini. 1, 2, 3. Okay, chain 1. So kita akan buat sebanyak 3 double crochet dalam setiap satu lubang selepas kita skip. So kita akan ada 6 section lah. 1, 2, 3. Okay, skip DC lagi di sini. 3 DC. 1, 2, 3, chain 1,
Alright, skip, masuk lagi sini, 1 2 3, chain 1, skip, and then buat lagi sini, 1 2 3, chain 1. Okay, so kalau anda perhatikan, ini adalah slip stitch yang kita buat tadi, yang jadi kepala kepada first DC. Alright, so kita akan slip stitch juga pada second DC di sini. Okay, nampak second DC. So ini kita punya first DC, so kita akan slip stitch pada, alright, kita akan mulai increase pada round yang ketiga. Okay, so cara increase round yang ketiga ni, kita akan increase pada first and last DC. First, last DC. Nanti bila kita naik atas pun, kita akan increase pada first DC, last DC. Increase lagi pada first DC, last DC untuk setiap section. Okey, cuma masalahnya di sini kita slip stitch kan, jadi bila kita mau increase kan, nanti akan susah kita mau increase di sini. So kita akan pindah di sebelah. Sebab kita tidak dapat masuk lubang situ, saat dia tidak ada lubang. So kita akan pindah lagi sebelah sini. Jadi kita akan slip stitch pada DC yang terakhir. Okey, so kita akan mula increase di sini, dan ini akan jadi kita punya starting point. So kita akan terus chain 1. And then terus buat 2 DC di sini. Okay, itulah increase kita. 2 DC dalam satu lubang is kita punya increase. Okay, kemudian kita akan chain 1. Dan kita akan increase lagi pada first DC. 1 2 DC dalam satu lubang. Kemudian 1 DC terakhir, 2 DC dalam satu lubang. Okey. Alright, nampak? So kita akan dapat beginilah. 2 1 2 untuk yang ada 3. Nanti kita akan increase lagi. 2 1 1 1 2. So kita akan increase pada setiap first and last DC. First and last DC, okay? So chain 1. Okay, kemudian ini first, kita akan buat 2 DC. Kemudian kita akan buat 1 DC di sini. Oops. Kemudian kita akan buat 1 DC di sini. Dan 2 DC pada last DC. Chain 1. Alright. Okay, so kita boleh nampak lah, increase kita ada di first and last DC. Okay, saya sudah sampai ke penghujung. Kita jumpa sudah balik first section kita. Alright, so okay, kalau anda lihat di sini, jika kita chain 1, selepas kita chain 1, kita tidak ada lubang untuk masuk first DC kan. Alright, so ini yang kita slip stitch tadi. So dalam slip stitch ni, untuk round ni kita hanya, untuk round ni sahaja kita akan buat 3 double crochet. Kenapa? Sebab 2 double crochet tu akan mewakili yang first ni, and then double crochet yang ketiga tu untuk yang tengah-tengah ni lah. So kita akan terus buat 3 double crochet di sini. Okay, tapi ini hanya berlaku pada round yang ke-3 sahaja, dan selepas ni kita tidak akan buat macam tu lagi lah. Okay, so teruskan. And then bila kita sudah buat 3, so 2 ni adalah increase, yang ni sepatutnya di tengah-tengah, dan 2 lagi increase tadi. So kita akan slip stitch pada first DC. Okay, jadi apa yang kita akan buat, kita akan chain 1 lagi, and kita akan increase lagi 2 di sini untuk round yang seterusnya. So ini adalah starting point kita yang untuk round yang ke-4. 1 2 3 4. Kemudian chain 1. Okay, so di sini kita sudah ada pertambahan stitches kan. Okay, tapi kita punya konsep masih sama, iaitu first and last DC adalah increase. So 2 DC pada first DC.
Kemudian yang lain DC saja macam biasa, 1 DC, 1 DC, 1 DC. Okey, 2 1 1. Last DC kita akan increase lagi 2. Okey. So just increase 2 di sini. Kemudian chain 1. Okey, 2 1 1 1 2. Okey, so nanti bila kita naik atas, ini first DC, ini pula jadi last DC. So selepas kita chain 1, kita akan buat 2 DC lagi di sini. Okey, then 1 1 1 2. Okey, 2 1 1 1 2. Okey, so saya akan teruskan lagi sehingga hujung round. Saya akan jumpa anda lagi. Okey, so saya sudah berada di penghujung dan kita jumpa balik first section kita tadi. So kita akan buat lepas chain 1, kita akan buat 2 DC di sini. Kemudian kita akan buat 1 DC, 1 DC. Okey, so ini ada slip stitch kita tadi. So kita akan masuk juga 1 DC pada slip stitch tadi. Okey, and then slip stitch pada second DC. Untuk round yang seterusnya, kita akan buat step yang sama. Anda boleh increase sehingga panjang yang anda perlukan. Tidak kisahlah apa benang pun yang anda pakai, apa jarum pun yang anda pakai. Yang penting bila kita increase tu, kita increase sehingga ukuran yang kita perlukan. So saya akan increase lagi sebanyak 2 round sebelum masuk ke badan, dan tunjukkan dengan anda lah macam mana pula cara kita buat bahagian body. Okey, saya sudah sampai ke penghujung round. Untuk round yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so lepas ni kita akan masuk body. Okay, so saya jumpa balik first DC. So kita akan increase lagi 2 di sini. Dan teruskan sehingga hujung lah. Last DC. Okay, so ini kita punya slip stitch tadi. So kita akan masuk 1 DC sana. Alright, and then kita akan slip stitch pada second DC. Okay, alright, so kita akan masuk bahagian body di sini. Okay, untuk bahagian body kita akan just DC sajalah setiap round tanpa perlu increase. So macam biasa kita hanya akan just buat 1 DC dalam setiap lubang untuk dapatkan. Maksudnya kita sudah habis increase lah. Kalau anda perlukan lebih besar, so anda increase saja lagi sampai ukuran yang anda perlukan. Increase pada last DC and first DC. First DC, last DC, first DC, last DC pada setiap section tu. Okay, so kita akan buat 1 DC saja di sini, and then chain 1. And then terus kita akan buat DC pada setiap lubang sini. Okay, so just buat 1 DC pada setiap lubang. Saya sudah sampai ke penghujung round. Okay, kita akan buat DC dalam setiap lubang. Okay, jangan lupa chain 1 sebab kita mau continue itu lubang. So kita akan teruskan DC. Okay, di sini memang akan ada sedikit masalah bila kita hendak buat slip stitch. Okay, sebab kita tiada second DC. So ini adalah slip stitch tadi. So kita akan buat 1 DC di sini. Alright, so sekarang kita perlu slip stitch pada second DC. Tetapi sekarang second DC kita sudah tiada di sini. Kita cuma ada second DC di sini. So apa yang kita akan buat ialah kita akan slip stitch pada di sini. Just slip stitch saja. Okay, alright, macam tu. Kemudian kita akan slip stitch lagi di sini. Okay, so kita akan buat di sini pula. So kita akan berpindah pada first DC, next stitch. Okay, terus buat chain 1 and terus buat double crochet. Okay, so teruskanlah sehingga
habis round lagi. So just DC dalam setiap lubang dan chain 1 jangan lupa. Okay, kita sudah sampai ke penghujung round, jadi saya akan teruskan. Alright, sampai kita jumpa balik DC tadi. So just kait saja DC dalam setiap lubang. Okay, ini yang kita slip stitch tadi ya. So jangan confuse ini bukan 2 DC. So ini adalah 1 DC sebab kita ini adalah chain 1 yang kita buat tadi. So kita abaikan, kita just terus masuk pada lubang ni. Okay. Okay. Alright. So kita akan chain 1 dan kita akan terus slip stitch pada second DC ni. Okay. So ini adalah kita punya first DC dan kita akan buat first DC kita akan berpindah ke sini. Okay. So teruskanlah. Jadi bila kita sampai setiap round, kita akan slip stitch pada setiap second DC. Okay, so itu cara kita berpindah ke tepi. Tujuan kita pindah tu supaya kita boleh elakkan daripada susah untuk kita buat slip stitch pada second double crochet tadi. Ok, saya sudah pun berada di penghujung. Ok, ini adalah DC yang kita pindahkan tadi. So kita akan teruskanlah sampai hujung. Kemudian chain 1. Ok, DC, DC. Ok, di sini adalah slip stitch yang kita buat tadi lah. So kita akan buat satu lagi DC pada slip stitch tadi. Okay, so ini DC pertama kita akan slip stitch pada second DC. Okay, so kita akan teruskan bahagian badan tu sehingga panjang yang kita perlukan lah. So bermula daripada ukuran tu bermula daripada tengah ni sehingga paras atas telinga dan baru kita boleh stop. Okay, so yang terakhir sekali kita akan single crochet lah. So anda boleh single crochet sebanyak mana yang anda mahu, sama ada 1 single crochet ataupun 2 baris single crochet. Okay, so untuk buat single crochet, saya akan terus buat chain 1 as first single crochet, and then terus akan buat single crochet pada setiap DC. Okay, dan kita akan masuk single crochet pada chain 1 juga. Okay, so habiskanlah sampai hujung dan kita akan dapat begini. Ok, yang terakhir ni saya buat single crochet, kemudian saya tutup dengan slip stitch untuk bagi dia ketat sedikit. Sebab benang ni dia cotton, so dia tidak begitu stretchy seperti acrylic lah. So untuk dia ketat, so kita letak dia slip stitch dekat bawah. And then kita boleh kemaskan lah jahitan di dalam seperti yang anda biasa buat. Saya guna tapestry needle untuk dapatkan kemasan yang lebih cantik. Ok, so alhamdulillah, semoga tutorial ini membantu dan semoga bermanfaat untuk anda. Ok, jadi kalau anda suka video ni, bolehlah like dan subscribe untuk lebih banyak tutorial insyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat mengait dan salam sejahtera.